Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Tajuk ingin kita pelajari pada hari ini, tidak basah lagi kasutku dalam standard pembelajaran 3.3.2. Dari segi standard kandungan 3.3 ini, kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.2, kita akan mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan 19 kesalahan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengedit dan memurnikan sekurang-kurangnya 15 daripada 19 kesalahan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dengan betul secara individu. Ini ialah paparan teks yang terdapat dalam buku teks kalian. Mari kita baca cerita tentang Zara dan ibunya. Dalam tajuk, Tidak Basah Lagi Kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Jika kamu lihat dalam bahagian grafik ini, Zara dan ibunya pergi ke kedai kasut untuk membeli kasut sekolah Zara. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah tempat kosong. Namun tidak selesa terpakai. Saya cadangkan puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Murid-murid, ketika cikgu membaca teks tersebut, tentu kamu melihat beberapa perkataan ataupun kesalahan dari segi aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca. Jadi, sementara cikgu membacanya, kamu perlu membulatkan ataupun menggariskan dalam buku teks kalian perkataan-perkataan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah kamu jumpa. Selepas ini kita akan membincangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Ini tentang Zara tadi yang pergi ke kedai kasut untuk membeli kasut sekolah. Ketika sampai di kedai, Ibu Zara telah bertanya kepada pemilik kedai ini, kasut ini dibuat daripada getah. Namun telah diterangkan oleh jurujual bahawa kasut dibuat daripada getah tidak selesa dipakai. Jurujual telah menerangkan kepada Puan Zura dan mencadangkan supaya membeli kasut sekolah yang diperbuat daripada kanvas kerana kasut ini lebih selesa untuk dipakai ketika Zara ke sekolah. Kita teruskan pada pembacaan yang seterusnya. Tempat kosong memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zura. Jika begitu, saya mesyorkan puan membeli penyembuh kalis air ini. Penyembuh ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Wah, bagusnya penyembuh ini. Bagaimanakah menggunakannya? Tanya Zara. Setelah jurujual mencadangkan kepada Puan Zura, Ibu Zara ini untuk membeli kasut kanvas, tetapi Puan Zura masih lagi memberitahu apabila kita menggunakan kasut kanvas, apabila terkena hujan, ia akan menyebabkan kebasahan. Jadi jurujual ini memainkan peranannya mengesyorkan pula penyembuh kalis air. Penyembuh kalis air ini berfungsi melindungi kasut daripada basah ketika hujan. Jadi ia amat menarik dan Zara bertanya bagaimana penggunaan penyembuh itu tadi. Kita teruskan. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkan pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Jelas jurujual. Telah Zara meminta jurujual menerangkan cara penggunaan. Jurujual tersebut telah menerangkan dengan sebaik-baiknya. Penyembur itu perlu digoncangkan dahulu dan disemburkan pada kasut dalam jarak semburan 15 cm. Dan setelah disembur, kita perlu membiarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Untuk mendapatkan kesan yang baik, semburan kedua perlu dilakukan.
Selepas selesai, ya, Zara boleh memakai kasut itu seperti biasa. Itulah penerangan daripada jurujual itu yang amat jelas kepada pembelinya. Okey, kita teruskan. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah saja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Okey, penerangan yang jelas daripada penjual itu telah menarik minat Zara untuk menggunakan penyembur tersebut dan berharap jika ia digunakan, kasutnya tidak basah dan sentiasa berada dalam keadaan yang bersih ketika hujan. Ya, memang bila kita dalam musim hujan ataupun musim terkerucuh, kasut kasut sekolah pastinya basah jika ia tidak dilindungi dengan penyembur-penyembur yang sebegini. Okey ya, murid-murid jelas dalam pembacaan cikgu tadi banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita edit dan murnikan ayat-ayat yang di dalam teks tersebut. Dan cikgu telah pesan tadi pada kamu supaya kamu menggariskan atau membulatkan kesalahan-kesalahan yang telah kamu jumpa, kerana selepas ini kita akan membincangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, jelas murid-murid? Kita boleh teruskan? Okey, jika boleh, kita teruskan untuk pembincangan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Okay, jika kamu lihat balik semula teks tersebut, ya, kita lihat ada beberapa kesalahan yang perlu kita lengkapkan. Jadi kita lihat satu persatu dan kamu semak sama ada jawapan yang kamu garis itu sama tak dengan kesalahan yang cikgu jumpa dalam teks, dan kita akan bincangkan jawapannya bersama-sama. Okay, jika lihat perenggan pertama, tidak mempunyai kesalahan. Kita lihat perenggan kedua, ada. Kasut tersebut dibuat daripada getah. Ya, maksudnya kena ada tanda nokta di akhir sesuatu ayat. Namun tidak selesa terpakai. Ya, tidak selesa dipakai. Saya cadangkan puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Perkataan dibeli, ya, imbuhan di sini kita perlu gantikan dengan belikan. Saya cadangkan puan belikan kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Okey, ejaan lebih di sini, ya. Lebih. Ya, L-E-B-I-H, bukan L-E-B-E-H. Ya, okay, jelas murid-murid. Okay, kita teruskan slide yang seterusnya. Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan. Okay, mesti ada pembuka kata mengkena, ya, apabila terkena. Kemudian kita tutup dengan penutup kata ataupun pengikat kata. Okay, jika begitu saya mengesyorkan, ya, ejaan mengesyorkan, ya. Puan membeli penyembur kalis air ini. Okay, penyembur, apa kesalahannya murid-murid? Selepas tanda nokta, perlu di awal perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar. Jadi, penyembur, P-nya huruf besar, dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Wah, bagusnya penyembur ini. Okay, wah menunjukkan kata ataupun ayat seru. Jadi, mesti ada tanda seru. Bagaimanakah menggunakannya? Bagaimana ialah kata tanya. Jadi, perlu ada tanda soal, tanya Zara. Okey, jelas ya murid-murid? Boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan slide yang seterusnya. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Okey, ejaan menyemburkannya, ya, B-U-R, bukan B-O-R. Okey, jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Daripada kasut. Ya, dari kata yang menunjukkan kata sendi, arah dan tempat. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Ejaan 10, ya, L-U-H, ya, 10. Pagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Mendapatkan kesalahan dari segi imbuhan. Mendapatkan. Okay, selepas itu kamu boleh memakainya seperti biasa, jelas jurujual. Okay, sama juga kesalahan imbuhan memakainya, ya. Jadi ejaan yang sebenarnya memakainya. Jelas, kita teruskan. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih. Okey, ejaan bersih di sini, ya. S-I-H, bukan S-E-H. Dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Okey, jelas ya murid-murid, kita telah bincangkan jawapan ataupun mengedit dan memurnikan teks yang mengandungi beberapa kesalahan. Dan kita telah bincangkan dan cikgu harap kamu faham bagaimana untuk mengenapasi kesalahan-kesalahan yang dibaca. Kamu perlu membaca semula teks dan menggariskan nanti mengenapasti, mengecam kesalahan, barulah kita boleh memurnikan teks tersebut daripada kesalahan-kesalahan yang didapati dalam teks. Jika jelas, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya.
Seperti biasa, cikgu ada kongsikan latihan interaktif Woodworld Games tentang mengedit dan memurnikan teks. Kamu boleh layari link yang terdapat dalam penerangan video. Kamu boleh klik dan jawab soalan, dan pastikan kamu jawab soalan dengan berhati-hati ya, baca ya, sebab latihan ini dalam bentuk ayat. Jadi kamu kena kenal pasti ayat apa yang cikgu bagi dan kamu pilih jawapan yang tepat. Okey, jelas murid-murid? Sampai di sini saja fokus yang cikgu tentang tajuk. Sebelum itu cikgu kongsikan nilai murni dalam teks ini itu rasional. Ya, siapa yang rasional? Zara dan ibunya. Ya, sama juga seperti kita, jika kita ingin membeli barang, kita pasti kena berfikir secara rasional. Maksudnya membuat pertimbangan dengan baik. Sama ada barang yang bagaimana yang kamu ingin pilih. Ya, contohnya ya, Ibu Zara ingin membeli kasut getah, tapi apabila disarankan atau dicadangkan oleh jurujual, keselesaan itu amat penting. Jadi Ibu Zara telah membeli kasut bentuk kanvas, tapi menambah baik dengan membeli penyembur kalis air. Ya, boleh digunakan ketika hari hujan. Jelas ya murid-murid, jika kita nak beli barang-barang, kita mesti berfikir secara rasional, barang yang baik, berkualiti dan dalam harga yang berpatutan. Okey ya murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu. Jumpa lagi di kelas PDPI yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.